Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Hari ini saya nak tunjuk kepada anda tutorial bagaimana cara untuk memurnikan draft yang telah disunting. Draft apa? Draft essay lah. Jadi kalau kita lihat, ini ialah paparan draft tersebut yang telah pun disunting melalui proses Microsoft Word. Baik, kenapa dia warna biru? Sebab dia telah di-save. Bila kita buka balik, dia memang akan bertukar kepada warna biru lah. Jadi kita lihat kesalahan yang pertama, komen yang pertama ialah kesalahan tajuk. Huruf awal perkataan sahaja perlu huruf besar. Jadi kalau kita lihat, ini ialah kesalahan dia, iaitu sepatutnya huruf P sahaja huruf besar, yang lain sepatutnya huruf kecil. Maka awak hanya perlu tekan highlight di sini, tekan pergi home dan cari panel ini, iaitu change case, alright, ataupun awak boleh tekan saja klik dia di sini, maka dia keluarlah senarai panel yang untuk dipilih, iaitu sepatutnya untuk tajuk kita perlu capitalize huruf depan sahaja. Okey, huruf depan sahaja. Maka dia jadi sebegini. Bila dah jadi macam ni, awak kena delete komen. Okey, sebab bila awak dah betulkan, komen masih lagi wujud di situ. Jadi nak tak nak awak mesti delete. Okay, ini pun sama, kesalahan yang berulang kan. Tajuk dia ni buat perkara yang sama juga, iaitu tekan sahaja capitalize, maka dia jadi macam ni. Awak mesti delete komen tersebut. Okey, kenapa tak nak delete? Contohnya ialah awak tekan review dan awak tekan final macam ni. Okey, memang komen tu dia tak nampak. Okay, kalau kita print memang okey, tak ada nampak. Tapi bila kita save balik, komen itu akan timbul lagi walaupun kita telah perbaikikan dia. Jadi kalau boleh, adalah lebih baik untuk awak delete saja komen tersebut sebaik saja awak telah memperbaikinya. Okey, telah memurnikannya. Alright. Jadi awak tekan delete. Macam itulah. Baik, yang seterusnya ialah kesalahan kata nama am. Okey, kesalahan kata nama am. Okay, ini contohnya, kalau kita lihat, ialah bahasa. Bahasa Melayu. Okay. Kadang-kadang, kalau kita tengok, bahasa Melayu ni, B ni ada dua. Satu B huruf besar, satu B huruf kecil. Betul? Kalau mata pelajaran bahasa Melayu, dia huruf besar. Kalaulah situasi macam ni, ini ialah B huruf kecil. Bagaimana kita nak tengok, adakah wujud konsistensi? Di sini ialah tekan find. Dan awak carilah bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Maka yang match di sini ialah 26 sahaja. Okey, jadi ini huruf besar dan ini pula huruf besar. Jadi ada kesalahan di situ. Ni huruf besar lah. Sebab ini ialah tajuk. Okey, yang ni huruf kecil, huruf besar juga. Ni huruf mesti huruf besar sebab ini memang kata nama khas untuk mata pelajaran. Okay, so tidak ada masalah di situ. Yang ni mesti huruf kecil lah. Okay, kadang-kadang penyunting dia tak dapat detect. Ataupun dia tak dapat kesan mana satu huruf besar huruf kecil. Jadi adalah tugas anda bila anda berjaya mengesannya, maka anda perbaikilah. Kalau mata pelajaran ni, ini ialah huruf besar. Huruf besar. Okay, dan kalau perasan mata pelajaran dia ni dah nampak Okay, kejap apa orang kata, kita kena jarak, kejap tidak. Mata pelajaran ialah kata majmuk. Okey. Jadi perkara-perkara ini awak boleh cari dalam ruangan find di sinilah. Okey, so awak boleh ubah mana satu yang perlu huruf besar, mana satu huruf kecil. Ini contohnya ialah huruf kecil, tekan saja B huruf kecil dan awak delete komen tersebut. Dan awak boleh cari yang lain pula, B yang lain, maka dia akan bertukar. Okay, contohnya ialah kedudukan bahasa Melayu. Ini pun B ini huruf kecil dan awak delete komen dia lah. Okay, cari lagi bahasa Melayu yang lain. Okay, ini huruf besar, ni huruf besar, jadi awak abaikan dia lah. Okay, dia pergi tempat lain. Okay, yang ni perlu huruf kecil. Okay, itu adalah cara dia. Itu ialah cara dia, bagaimana cara untuk kita nak jadikan dia sebagai satu aspek yang konsisten kat situ. Okay, sebab kadang-kadang ada yang case sebegini. Okay, jadi kita tak boleh nak replace dia kesemuanya. Kita kena pergi satu per satu dan semak. Okay, kena semak dan imbang. Itulah yang awak boleh buat setakat ni. Baik, terus kepada
Tidak perlu santak bagi permulaan perenggan pertama. Ya, bagi permulaan perenggan pertama tidak perlu santak, maka awak perlu rapatkan dia ke kiri dan awak delete komen. Maka dah selesai kesalahan kutipan. Apa yang berlaku kesalahan di sini ialah wujudnya repitasi atau perulangan kurungan dalam kurungan. Jadi buang kurungan ini, awak letak saja koma. Maka selesai untuk kesalahan kutipan. Dan selesailah untuk editing bagi perenggan pengenalan. Baik, kita lihat pula perenggan isi. Okey, apa yang berlaku dalam perenggan isi? Okey. Baik, ini adalah komen dia. Kutipan tidak cukup 40 patah perkataan. Cuba kita lihat ada berapa jumlah perkataan di sini. Okey, jumlah perkataannya ialah 38. Okey, 38 memang tak cukup, maka ini adalah salah. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita kena rapatkan dia. Okey, kutipan langsung yang kurang daripada 40 patah perkataan mesti berada dalam teks. Macam inilah. Okey. Jadi bagaimana nak jadikan dia sebagai aspek koheren atau pautan? Okey, sebagai bahasa pengantar melalui. Okey, jadi awak ambillah ini. Ini ialah sumber dia. Okey. Cut dan letaklah di sini. Okey, paste. Melalui undang-undang ini, itu, koma, iaitu. Maka dah selesai dan dalam aspek ini pula, awak tak perlu letak lagi tahun sebab tahun dah ada di sini. Okey, jadi apa yang awak perlu letak ialah muka surat. Okey, muka surat dia berapa. Alright. So, jadilah dia sebagai kutipan. Jadi awak boleh delete di situ. Okey. Itu benda dia. Kemudian sini ialah kesalahan nama pengarang. Haji. Awak buanglah perkataan haji. Ini ialah nama gelaran keagamaan. Okey, kesalahan nama pengarang. Maka awak delete. Dan ini ialah kesalahan nama pengarang juga. Awak letak Profesor Doktor. Ni kan salah. Okey, Asmah Omar sahaja. Okey, dan awak delete. Komen. Ini ialah kesalahan berulang iaitu struktur tajuk. Seperti biasalah awak tekan home dan pergi kepada capitalize ini. Okey. Baik, ini ialah unsur lewah. Sebelum tu kena delete dulu komen-komen ni. Unsur lewah ini ialah hal ini. Demikian kerana hal ini. Demikian kerana. Ini ialah unsur lewah. Kadang-kadang kita boleh cari ada berapa banyak tak kita letak kesalahan ini kerana. Ini kerana. Cuba type. Tak ada. Maksudnya itu sajalah kesalahan dia yang pertama dan terakhir. So, tidak ada masalah. Okay, so lihat lagi yang lain. Apa lagi masalah? Okay, kata sendiri nama tidak perlu huruf besar. Maka D ni huruf kecil. Kita murnikan dia dan delete komen lah. Okay, kesalahan tanda baca. Selepas nokta sepatutnya kita kena jarak. Maka kita delete lah bila kita dah baiki. Okay, dan yang lain-lain tu awak boleh tengok apa-apa saja komen dah awak baiki. Ini contoh rujukan. Dia kata tidak perlu ada penomboran pada rujukan, maka buang nombor. Yang kedua ialah kita kena selarikan font, okay, yang tidak sama saiz dan juga bentuk dan jenis Newton Roman. Okay, dah baiki. Maka delete. Okay. Kemudian kesalahan penulisan tajuk, cabaran dan. Dan ni perlu huruf kecil. Kemudian proses ni P huruf kecil. Pemantapan ni pun P huruf kecil. Bahasa Melayu P ni huruf kecil. Yang lain tak ada masalah. Okay. Sebab ini ialah jurnal, maka italicnya ialah patutnya pada jurnal, bukannya pada tajuk. Okay. Baik, bila keadaan ini berlaku, maka selesailah awak punya proses untuk editing. Pemurnian daripada editing tersebut. Jadi awak save sahaja. Pastikan awak jangan tekan save. Okey, sebab ini awak buat daripada aspek penyuntingan. Tekan save as. Alright. Sebab penyuntingan ni penting. Kalau awak save penyuntingan, awak akan hilang data untuk penyuntingan itu. Sedangkan penyuntingan ini saya kata awak perlu letak dalam lampiran. Okey, dalam lampiran supaya ada markah 4 di situ. Jadi awak boleh tekan di sini ialah pemurnian. Okey, maksudnya awak dah murnikanlah assignment tersebut.
dan simpan. Jadi selesai untuk esei yang telah dimurnikan. Jika ada apa-apa soalan, seperti biasa boleh hubungi saya lah. Okey, dalam WhatsApp ataupun melalui email. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.